kepada semua ahli-ahli persatuan, ahli persatuan Pribumi, Persatuan Remiser. Pertama saya nak beritahu lah ya, kami AJK baru dilantik elok-elok pada hari Ahad sebelum PKP. Isnin, Selasa, Rabu dah PKP. Jadi that is already a first challenge to the new team, how to orang kata nak bagi perkhidmatan, nak bagi servis kepada ahli-ahli ya. It is a big challenge. Tetapi apabila kita cari jalan keluar, so kita telah dapat memilih menggunakan Zoom ni sebagai kaedah meeting ya, mesyuarat, dan kami dah pun 2 kali bermesyuarat, 2-3 kali bermesyuarat untuk persatuan ya, untuk persatuan. Kalau tidak memang dah terganggu perjalanan mentadbirkan persatuan. Jadi alhamdulillah, dan juga projek pertama kita dah dapat itu hari pertama menggunakan dana Pribumi itu sendiri sebanyak berapa 5,000 untuk membantu rakan-rakan remiser yang sedang menghadapi kesulitan, terutama disebabkan oleh COVID-19 ni ya. Dan juga ada seorang tu dia bukan ahli Pribumi, tapi kita masih bantu juga, tapi menggunakan duit daripada AJK yang kumpul duit, bagi sama rata juga, 500 juga. So itu yang kita dah buat, benda pertama kita dah buat. So lepas tu saya fikir, ramai sebenarnya ahli-ahli ni, terutama yang generasi X, Y ni lah kan. Dia orang dah pun benefit, berjaya, malahan berjaya di dalam career dia orang dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk memajukan perniagaan remiser ini. Saya sangat perasan lah benda tu ya. Dan saya juga saja nak kongsi ya, saya sendiri ni, saya ni gen yang kita ni baby boomer, whatever, umur 50-an, 60-an ni, ketinggalan Tapi saya nak proofkan as a president saya sendiri pendukung lumus, belajar benda baru, gunakan Zoom, dan of course selepas tu Zoom ni pula elok-elok belajar je timbul pula masalah ni kan, security whatever ni, pecah kepala. Tapi akhirnya kita maintain juga guna Zoom, dan saya bukanlah nak kata apa saja berkongsi, saya tak nak sebut whatever lah, tak sedap dengar nanti Tapi saya alhamdulillah turn my business, saya memang banyak juga buat bisnes kelas-kelas ni, akhirnya berjaya, sangat-sangat berjaya, malahan lebih laku kelas saya buat secara online. Jadi maknanya kan, dalam hidup ni pula, every crisis there's always opportunity. Kalau kita melihat dia sebagai opportunity. Kalau tidak kan, krisis ni boleh menjadikan satu masalah lah dalam hidup kita. Jadi saya tak nak. Saya dah lalu macam-macam saya sebagai remiser ni, dah jadi remiser, dah jadi ED, jadi macam-macam lah. One turn round sekarang remiser balik. Saya dah lalu macam-macam. Jadi saya tahu, saya banyak benda yang saya tahu tentang masalah yang dihadapi oleh remiser, dan memang niat saya, KPI saya cuba membantu setiap ni KPI saya nak bantu setiap ahli. Saya utamakan ahli. Setiap ahli remiser saya nak bantu dalam apa keadaan sekalipun. Kalau yang susah, kita tolong. Kalau yang senang, kita cuba majukan lagi. Kalau yang dah sangat senang tu pula, is your time to help others. Tolong bantu. Okey, saya dah ambil masa about 5 minutes, 12-5 minit. So saya kembalikan kepada Zul yang akan run this meeting. InsyaAllah ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini adalah siri pertama daripada banyak lagi siri yang kita boleh gunakan untuk membantu ahli-ahli. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Zul? Okay, terima kasih Tuan Nazari. Alright, seperti mana yang Tuan Presiden cakap tadi, this is the first siri. So sebenarnya untuk siri social media ni pun saya fikir nak ceritakan semuanya pun tak cukup masanya. Jadi apa yang saya nak cuba lakukan ialah saya pecah-pecahkan. So insyaAllah ni adalah siri 1, siri kedua, and then akan ada siri kedua dan seterusnya lah, mengikut dia punya perkembangan. Saya punya harapan ialah supaya agar semua kita kat sini at least dah boleh start buat live streaming, dah boleh start ada follower dengan menggunakan social media.
So okay, baik. Saya sharekan screen. So this video adalah recorded. Nanti bila dah habis nanti saya akan uploadkan ke Pribumi punya YouTube channel lah. Share screen, share. Okay. Saya buka ni. Alright. Share. Okay, so chat saya buka sini. Okay. So, saya tengok slide saya semua orang nampak kalau nampak tolong bagi thumbs up. Nampak Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Alright. So, okay. Sebelum saya mulakan, first kali adalah disclaimer dulu. Disclaimer saya adalah saya bukanlah social media punya sifu Jadi apa yang saya kongsikan ni adalah pengalaman saya, apa yang saya lakukan selama ini. Sejarah saya 2000 hujung 2014 baru saya dapat lesen. And then up until now selama 5 tahun. So my personal under myself, my personal client base, I have somewhere around 5,000 client. And then in terms of kita punya group dalam Semaju, dalam group we are anywhere around 18,000 ke 20,000 client base. So that is actually merangkumi almost 20 to 25% daripada entire client base di Melaka Securities, di M+. So macam mana yang kami lakukan, this is actually what we did. So hopefully hopefully antara kita kat sini boleh try to adapt ataupun kalau dah ada yang dia punya own business model boleh tweak and pick lah. Okay. Jadi mana yang difikirkan boleh aplikasi atau diperbaiki, sila ambil. And then mana yang kat dalam ni tak ada salah dan betulnya. Because marketing to me, marketing is an art. Semuanya boleh diolah mengikut kesesuaian. Alright. So, okay. Sepanjang PKP ni saya sebab kita dah duduk kat rumah lama kan. Jadi saya nak cerita sikit lah. Saya dah jumpa hobi baru sebenarnya. Hobi baru saya suka buat roti. Saya buat roti. So, masa kita buat roti tu, dia punya step-step buat roti tu, of course saya bila baru nak belajar, duk tengok kat YouTube kan, cari menu mana yang rasa agak-agaknya paling sedap kan. So, bila difikir-fikirkan, saya duk fikir macam mana saya nak buat slide untuk kita punya presentation hari ini ni. Jadi saya fikir sebenarnya proses kita buat bisnes ni ialah sebenarnya sama macam proses nak buat roti. Kenapa? Okay. Proses pertama, number one, kita kena ada menu. Kita kena tahu apa benda yang kita nak buat. Dalam case ni, French bread yang saya suka buat ni, French bread pun ada banyak jenis. Ada yang buat plain, ada yang ada tambah wheat germs, ada yang tambah dengan garam saja. So ada banyak. So I have to look through menu mana yang actually I suka. So dalam business, the menu tu ialah our business funnel. Macam mana business tu kita nak buat. How the business we want to olahkan dia. So that is our menu. Lepas tu, bila kita dah tahu menu dan kita kena tahu the cooking process. Macam mana nak buat. So the cooking process ni is actually kita punya workflow kita. Workflow kita dalam kita buat kita punya kerjaya Remizer ni. Lepas kita dah tahu apa workflow kita, dah tahu the process, dan kalau dari segi memasak, kita kena ada the cooking utensils lah. Kita nak kena ada mixer, nak kena ada the pot untuk kita nak adun dia, what not. Okay. So dalam business pula, the utensil tu adalah sebenarnya we need the right platform dengan the right tools. So right platform dengan right tools ni kita nak kena ada siap-siap dulu.
dah siap, kita dah tahu menu apa nak buat, dah tahu proses dia, dan kita kena siapkan kita punya tools dan baru kita boleh start memasak. So nombor 4, the ingredients. So similarly, so kita dah ada tools, so bahan apa pula yang kita nak kena masukkan. Sama juga dengan business, what are the ingredients yang sepatutnya kita masukkan. Dan last kali, bila semua dah ready, dan the technique, kalau dalam masak, buat rutin ni, the technique of nak mengadunkan the tepung tu lah. So dalam business is the technique macam mana kita nak satukan dia punya workflow, dia punya tools dan platform yang kita dah ada dengan ingredient yang kita ada tu, macam mana kita nak gunakan mereka-mereka ni. Macam tu. Okay. So, first kali, the business funnel, the menu tu. So, menu ni mungkin akan berbeza dengan setiap orang, but this is how I do it. So, I done this, I think dah 4 years ago, I buat ni. Until now, I masih lagi follow. So, I cuba terangkan the triangle ni. Okay. The triangle ni, okay. Kita punya business, macam saya punya business, apa yang saya buat, saya ada this broking services, which is apa yang kita buat, dan number 2 ialah ada buat education dengan training. So, ini adalah the entry point untuk klien-klien ni masuk. Untuk klien masuk. So, this all adalah the entry point. So, saya nak terangkan kuadran yang sebelah sini dulu. Okay. So, untuk broking services, kita punya business model is broking services. Apa yang kita akan dapat ialah kita akan dapat klien-klien yang akan bertrading. So, klien-klien yang bertrading ni pula, saya pecahkan kepada 2. Normal client dengan VIP clients. Okay, apa beza dia? Untuk VIP clients, saya mengenakan syarat. Syarat minimum saya adalah a minimum of at least one trade a month. Dan tak kisah berapa banyak jumlah dia punya trust. Dulu sebelum ni saya buat VIP client saya at least one trade a week dengan RM10,000 worth of either cash ataupun stock value. So bila saya buat macam ni, at least one trade a week, jadi klien-klien tu semua dia berpusu-pusu untuk at least akan nak ada 1 trade seminggu. Because 1 trade seminggu, which means a minimum of 4 trades a month. So kalau 4 trades a month, kalau saya kalikan RM10, so ni pun dah jadi RM40. So RM40, 50% RM20. RM20 ni kalau kalikan dengan the client base yang kita ada, so kalau kita ada katakan RM20 kali 300 klien. So that is already 1,200 lah. So that is about 1,200. So it's actually a numbers game. So normal client ni pula adalah just a client yang buka tapi tak ada transaction. They don't do any transaction. So macam mana saya nak cross sell kan daripada normal client pergi kepada VIP client? So VIP client ni normally apa yang I akan buat ialah I akan bagi trading ideas. So those trading ideas yang mana yang berjaya, klien-klien yang ikut dan berjaya buat duit, saya minta dia screenshot dia punya profit. Screenshot profit ni penting sebab this is the testimony. So bila dah dapat screenshot profit tu, saya akan bagi screenshot tu dekat normal client ni. Saya akan bakar dia orang. Saya kata, untungnya you join VIP client dapat trading idea macam ni. Kalau you join trading VIP client, you ada potential untuk nak buat duit sekian-sekian. This is the testimony, ni adalah bukti dia. So slowly,
those yang daripada normal client ni, dia akan start trade and dia akan start pergi kepada VIP clients. So I punya VIP clients ni, VIP clients yang maksudnya ada minimum one trade a week, daripada dulu mungkin dalam 100-200 orang, sekarang dah almost up to 2 to 3,000 VIP clients yang trade on weekly basis. Diorang mesti trade. So what happen kalau tak trade? If let's say they don't trade, on my side, I akan dapat tahu because kita tahu the transaction report. I minta daripada I punya IT department, I minta this client kalau dia tak trade sekian amount, dia tak ada buat sekian transaction, please report to me. So I akan dapat a list of client-client yang tak trade. So client-client tak trade tu, I akan have my office untuk actually PM diorang. PM diorang kata, bang, abang dah tak trade selama 2 minggu ni. Kalau abang tak trade, nanti kita kena keluarkan you daripada VIP group. So apa yang biasanya berlaku, dia kata, oh okay lah, saya terlupa lah, tak apa, nanti saya cuba buat satu transaction. So that what actually happens. So when they are comfortable, dia nampak the trading idea, dan normally dia akan start trading. The trading idea tu pun bukannya selalu sangat follow pun, because they have their own methodology, but they still need the trading idea tu daripada kita so that kita boleh engage dengan diorang. Okay. So daripada normal client dengan okay. So daripada normal client dengan VIP clients pula, saya akan upsell atau downsellkan dia personally, because antara diorang ni ada yang diorang personally trade, ada yang VIP client yang nak Remizer tolong manage kan, is the manage account. So dalam both group ni, those yang kita akan promote, those yang want to manage the account, want their account to be managed, dan kita akan offer diorang discretionary trading services. So discretionary trading services ni, I'm not sure if semua broker ada ke tidak, tapi macam in my case, Melaka Securities ada discretionary trading service di mana M Plus beri kelebihan either Remizer tolong tradekan untuk klien ataupun M Plus sendiri tolong tradekan dengan menggunakan dia punya analyst, because M Plus ada trader dia dengan analyst dia, so they work together untuk buat discretionary trading. So I'm not sure ada broker ada tak, tapi M Plus ada this opportunity, so I gunakan lah. So those yang tak nak account diorang to be managed, then I bagi diorang trading services lah, trading idea services. Okay. Trading idea services ni maksud I ialah I nak buka Telegram, this one. Okay. Sekejap this one stop. Okay. Trading idea services ni apa yang masukkan, tak nampak. Ni I nak kasih padam dulu. Padam. Oh, clear all drawings. Okay. Macam because kami di Wang Semaju, we have the Remizers yang juga actually adalah come daripada IT background. So what we did ialah we did our own screener. So this is actually the trading idea services kepada mereka yang tak nak account mereka di manage, dan kita akan offer diorang trading idea services which they can subscribe kepada this algo lah. Algo ni, so algo ni basically kalau ada dia trigger dan dia akan bagi tahu what's the
entry price, take profit, cut loss, dan dia akan keluarkan dia punya chart what not lah. Kau tekan sini dia keluar chart. Okay. So ini adalah trading service yang berbayar, tapi still terpulang kepada klien sama ada nak ataupun tidak. But regardless, kalau dia kata ini pun dia tak nak, ini pun dia tak nak, dan kita akan go kepada next, kita akan tetap masukkan dia dalam support group. So support group ni is very important. Okay, I akan explain kemudian. So this is the broking side, broking quadrant punya business model punya steps. So this is the funnel. On education and training pula, those client yang nak first kali apa yang akan buat ialah untuk nak dapatkan diorang go kepada advanced classes, normally apa yang kita akan buat, kita akan buat video-video yang we call it is a freemium. Freemium ni maksudnya ialah Freemium ni is basically the clear all drawings. Okay. This Freemium ni is basically a short video yang kita pecah-pecahkan untuk beri information lah. So this is where kita akan gunakan YouTube untuk actually masukkan semua video-video yang kita akan buat, which I akan ajar juga dalam siri kedua insyaAllah. So saya contoh hari ni saya buat 1 hour ago, saya buat macam mana nak tengok BQ pattern, macam mana nak baca market depth seperti market maker. So within 1 hour sudah ada about 179 views. So daripada sini normally apa yang berlaku ialah those yang berminat dia akan PM kita, dia akan tanya ada tak advanced classes. Kat situ kita akan engage. Kita akan engage, kata okay, we have this and so advanced classes, you berminat ke tidak. So bila dia ikut advanced class dan this participant ni dia boleh jadi either dia just jadi a normal trading clients ataupun those participant ataupun participant kelas yang you tengok, yang dia follow you punya kelas, and then you tengok dia ada flair di mana dia ni boleh mengajar ataupun dia kata dia sangat berminat dengan stock market. So two things yang you boleh offer, either offer dia untuk nak jadi you punya trainer ataupun offer dia untuk jadi you punya marketing representative. Again, marketing representative ni I'm not sure semua by rights setiap broker patut ada. Tapi the system untuk nak menyelia marketing rep ni I'm not sure either semua ada ke tidak. Okay. But if ada, then please make full use because ini nanti akan membuat you punya commission actually exponential. Seriously exponential. Okay. Trainer ni pula, those yang kita tengok daripada participant, dia ada plan untuk mengajar. Macam mana you tahu ni ialah dia banyak bertanya. Bila kita tanya dia boleh explain balik. So these people yang ada flag untuk mengajar, kita offer dia untuk jadi kita punya trainer. Whereby some of the offer yang kita boleh bagi ialah you jadi I punya trainer, I tolong you buat kelas. Di kelas fee nanti, kelas fee mungkin kita boleh bagi-bagi, tapi klien will be registered under nama kita lah as a remiser. So macam tu. One of the ways. Ada banyak cara, but that is one of the ways lah. So tugas kita sebagai remiser tersebut ialah kita perlu bantu diorang untuk facilitate diorang punya business growth. So kalau kita ada marketing rep dengan trainer, kita kena tolong diorang kembangkan diorang punya business.
Sebab diorang punya bisnes, yang bisnes ni yang akan actually kembangkan kita punya client base. Kat situ. So we help each other. In order, I suka the proverb whereby if we want to go fast, we go alone. But if we want to go far, we have to go together. So this trainer dengan marketing rep ni, these people are important untuk nak kembangkan kita punya business. Because end of the day, we want to be, kita nak jadi the one yang, as a business owner, kita nak jadi the one yang actually just manage saja, duduk daripada atas just manage. These people yang actually akan do the hard work. Because alright, okay. So once diorang punya, if let's say diorang punya business makin besar, then eventually our support group pun akan makin besar. Support group pun makin besar because our client base pun besar. So bila client base ni membesar, any promotion yang kita buat dalam support group, dia akan sebarkan kepada kawan-kawan dia yang lain, dan benda ni dia akan come back balik ke atas. Kawan-kawan lain dia akan start balik daripada atas. So dia akan menjadi satu cycle. So what you want to do ialah the business model yang kita ada, macam I buat, I kena make sure yang dia at the end of the day dia akan come back balik ke atas. Dia akan jadi satu cycle. So makin banyak dia naik ke atas, this triangle ni makin lama dia jadi makin besar. Makin lama makin jadi besar, makin besar, makin besar. So the circle tu jadi makin besar. Okay. Kalau drawing, okay. And then it is important to make sure that the business model, whatever services yang kita ada, kita boleh always boleh upsellkan dia, kita boleh downsellkan dia, dan kita boleh cross-sellkan dia. Kita sendiri boleh cross-sell. So this akan create a circle yang makin lama dia makin besar. So this is the menu yang kita nak ada. So this kena take a bit of time untuk sit down and think about what to do. But if let's say you want to start with this pun boleh. This is what I buat sejak 4 tahun dulu, dan I'm still using it until now. Sampai sekarang I buat. Okay. So once kita dah tahu apa business, apa menu yang kita nak, the business funnel yang kita nak, kita dah finalize. So next masuk kepada the kicking process. Okay. So far boleh ikuti kalau boleh tengok thumbs up sikit. Thumbs up, okay, thank you. Okay. So once kita dah tahu menu apa yang kita nak buat, dan kita nak kena tahu kalau dalam baking kita nak kena tahu what's the process untuk nak buat lah. So dalam business model, what is the workflow process yang nak kena ada. So dalam sini, workflow process yang saya buat ialah, saya kalau you tengok, saya bermula always dengan online. Facebook, YouTube, Telegram. Ada some of my reminder yang buat, dia lebih go to a further extent. Dia ada IG, LinkedIn, dengan dia ada their own punya website, dan dia ada dengan ada app sendiri. So that is antara length yang they go lah. But normally I akan stick to Facebook dengan YouTube and Telegram, WhatsApp. So daripada Facebook, YouTube, Telegram, apa yang nak kena buat ialah we have to constantly buat this marketing material. Which marketing material ni pun is another series in itself, whereby this hopefully saya akan kongsikan dalam siri yang kedua. What type of marketing material yang kita nak kena buat. Because daripada marketing material ni, kat sini yang akan generate a closing. Closing daripada people yang akan bertanya daripada social media tu tadi. Either dia komen on Facebook, ataupun dia komen on YouTube, ataupun dia komen dekat Telegram, WhatsApp. So this is the closing. Kalau dia okay, dia nak tahu lebih lanjut, so that is the closing. So daripada closing, kita offer dia, either you want to open an account ataupun you nak
follow our classes. So kalau open account, dia dah open, masukkan dia dalam normal group dan offer dia the trading idea services dengan discretionary trading ataupun terus masukkan dia dalam VIP group. Ikut this funnel ni tadilah. Kalau dia ikut classes dan ada basic dengan advanced classes, kalau dia nak jadi trainer ataupun marketing rep, masukkan dia in dalam separate support group. If not, then just masukkan dia dalam VIP group. So dalam VIP group ni, dia akan putar balik kepada this marketing material. Maksudnya all new write up ke, video content yang dia buat ke, dia akan keluar, dia akan pergi balik kat sini dan dia akan start sharing kepada kawan-kawan dia. So seperti contoh, okay, let's see. Alright, so this is the video yang I buat pagi tadi. I postkan tadi pada pukul 11:19 AM and so far sudah ada 486 orang tengok. Dan ni bila dia share dia akan exponential lah. And then bila dia pergi kepada the YouTube, so daripada dalam YouTube then akan ada komen-komen macam ni see. Lesson worth, I had joined last, thumbs up. Okay. So this comment ni very important untuk kita nak engage dia orang balik. Just say thank you ke, because bila orang even kita sendiri, bila kita tanya soalan dan soalan kita dijawab dengan pantas, kita akan jadi okay, kita akan jadi suka. Dan kita akan build trust kat situ. Kita akan kata, okay, orang ni reply cepat, dia ni mesti buat kerja. So kita nak bercommunicate dengan dia orang. So macam tu. Okay. So eventually daripada sini yang akan generate di closing ni tadi. And then dia akan go through kepada all this all this workflow. So this is the proses. So proses ni pun kita kena table out. Kita kena table out. Okay, so far okay lagi lah. Boleh follow faham Okay, alright, thank you. Alright. Kalau ada soalan boleh tanya di group chat dan I boleh jawab kat situ quickly. Okay. So next ialah kita dah tahu menu apa kita nak buat, kita dah tahu the process yang kita kena go through. Next ialah kita kena ada the utensil, the tool untuk nak buat kita punya menu ni tadi. So the tool yang kita kena sediakan, the main platform ialah Facebook, of course. This is our social media platform, YouTube, Telegram dengan WhatsApp dan juga Google Online Account Opening Form. This one is very important. Nanti I akan terangkan. Okay. Sungguh pun mungkin bukan semua broker ada online account opening form, tapi macam dalam kes saya ni, actually saya buat sendiri. The reason being, kita tahu untuk nak open account opening tetap memerlukan signature of the client. The function actually untuk Google Online Opening Form ni ialah untuk kita nak capture dia dulu. Capture the client because bila client dah committed, dah isi the online form, maksudnya dia dah committed. Bila dah isi online form, maksudnya dia dah halfway through, kita dah capture dia. Dan these people, diorang biasanya sanggup tunggu untuk kita reply back dengan the hard copy punya form. Because they already committed untuk nak fill up the online form. So online form tu is bukan untuk terus dia bukan membolehkan dia terus dapat account, tak. Sebab dia masih kena sign borang tu. The function of Google Online Form ni ialah untuk kita capture dia, untuk dia buka dengan kita dan dia tak cari orang lain. Faham tak? Sebab kalau dia dah commit dengan buka account dengan kita, at least dia akan ada the percentage of diorang ni menunggu kita punya reply sangat tinggi.
comparekan dengan dia tak isi apa-apa form tapi dia dah belajar ni. Dia dah belajar dapat ilmu daripada sharing kita kat Facebook dengan YouTube, dia dah belajar. Tapi bila tang nak buka account, kita tak provide. So apa yang akan buat? Dia akan cari orang lain. Dia akan search dan normally dia akan pergi ke Rakuten. Sorry to say, normally this is the normal scenario. So untuk nak capture dia orang tu, we need the Google Online Form. Faham? So these are the main things yang kita kena ada. I akan terangkan sebentar lagi. The main tool pula, main tool Zoom ialah untuk kita buat classes, buat meeting. In fact, to that extent, ada some of my clients dia tak reti pakai platform dan I nak kena ajar dia nak tekan apa. So I'm gunakan Zoom. Dan dia jadi lagi mudah dan lagi cepat sebab dia pun tak nak datang jumpa kita. Dia boleh duduk depan laptop dia dan kita boleh tunjuk actually. So actually sangat mudah. Adobe Rush, this is a video editing tool which I can buat another session macam mana nak pakai dia. OBS Studio ialah streaming punya tool dan basic studio equipment is basically apa yang kalau very committed nak go all online, a minimum of lighting dengan a good microphone nak kena ada. Lighting and good microphone. But this all ni I akan explain dalam siri yang kedua lah. Then optional tool for those yang lebih advanced dan boleh gunakan this app lah. Adobe Premiere, KineMaster, PixArt. Ni semua adalah untuk nak buat creative work. So for today, saya akan terangkan the main platform. Macam mana nak pakai dia. What's the function. Okay. So untuk Facebook, so Facebook ni I think most of us kat sini dah ada Facebook. So macam mana nak utilisekan Facebook ni? Facebook either you gunakan your personal account ataupun you buat what they call business landing page lah. Business landing page, doesn't matter. For starting pun boleh juga gunakan personal account pun tak ada masalah. Actually personal account ada baiknya juga because personal account dia akan meningkatkan the credibility dan the trust of people terhadap kita, kegunaan personal account. Landing page ni ialah if you dah start grow bigger dan dah ada orang lain untuk tolong manage kan, dan I would suggest use landing page lah. But for now, kalau sekiranya kita berjalan sendiri, dan personal account should be very good enough. So kegunaan Facebook ialah number one untuk create write-up content. Kedua, kat sinilah jadinya sumber rujukan kepada public untuk kita dapat kita punya business detail, contact detail, calendar event. Kita nak buat live streaming kat sini, personal messaging nanti I akan tunjuk dengan to build credibility. So on Facebook we need to be quite active juga, quite active. Dan Facebook ni adalah tempat untuk menjadi sebaran info kita, sebaran info dan marketing material kita. Last sekali untuk kembangkan influence. Now, contoh personal messaging. Now, personal messaging ni dekat FB nya messaging ni sangat penting sebab dekat sini yang akan create a lot of engagement. Okay, engagement ni sangat penting. Engagement ni maksudnya ialah people yang PM kita dan how fast kita boleh reply balik kepada mereka yang bertanya. Menjawab soalan dengan pantas adalah sangat penting because even kita, katakan kita bila kita nak beli barang secara online, orang menjual dekat Facebook ke WhatsApp ke, so normally bila kita
katakan ada 5 barang yang sama, 5 penjual yang sama. So normally kalau saya akan message kepada semua 5 orang ni dan saya tengok siapa yang reply kepada saya yang paling cepat. Yang reply kepada saya yang paling cepat, orang tu yang akan dapat business. Normally thinking of macam ni lah. So engagement ni adalah sangat penting. So contoh ini adalah Saturday baru lepas ni yang saya buat di conference menggunakan Zoom dengan saya punya kawan-kawan Remizer. So immediately after habis tu ada orang start message, saya newbie bagaimana nak dapatkan maklumat kelas. So saya tahu dia nak masuk kelas. So apa saya buat? Minta dia tinggalkan nombor phone. Daripada nombor phone ni, so saya dah closing. So saya tahu dia nak dapat kelas. So daripada kelas ni dan pergi kepada basic atau advanced class kat sini dan kita akan berinteraksi. Oh, you nak join kelas yang mana? Kita ada kelas ni, kelas ni, kelas ni. So kelas ni sekian bayaran, kelas ni sekian bayaran, kelas ni sekian bayaran. So this is what we can do lah. So tengok ni ni semua maaf ya semua appointment. Okay, ni semua sebab orang ni nak buat appointment. Dan kita reply lah, okay, this appointment penuh. So this is to the extent yang you boleh buat. Okay. So actually dia tak susah, cuma dia memerlukan effort. Dia tak susah tapi dia perlu effort je. Effort je renyah sikit. Okay. So that is Facebook. Kepentingan menggunakan Facebook as the marketing platform. Right. Kedua, YouTube. YouTube ni penting sebab dekat YouTube ni lah kita nak simpan kita punya video-video content. So zaman sekarang ni orang lebih suka tengok video. Membaca okey kalau dia pendek dan dia dalam point form because nak cepat. Tapi kalau sesuatu tu memerlukan penerangan yang panjang, okay. Tuan Nazari tanya Zul guna personal Facebook atau page. Saya guna page tuan. Alright. Untuk YouTube, kalau sesuatu tu memerlukan penerangan yang panjang, tak sesuai untuk diterangkan secara teks. Sebab satu terlalu panjang, kedua cara olahan kita menyusun ayat tu dengan the structure of the susunan ayat tu, kalau tak menarik orang akan just skip, tekan ke bawah terus. So interaction tu tak dapat. Tapi kalau buat secara video, then the engagement tu akan jadi lebih the attention span tu akan jadi lebih panjang. So that's the important of YouTube actually. Nak simpan kita punya video-video. Apa yang nak kena simpan kat dalam ni adalah of course educational, live streaming, comment section sangat penting. Okay. Monetization. Okay. Monetization ni sekiranya you dah ada 1,000 subscriber dan ke atas, you dah boleh monetize you punya YouTube. So kalau you tengok kat sini, monetize, ni on. So maksudnya setiap kali orang tengok kita, YouTube akan bayar kita. Kita akan dapat duit. Bergantung kepada berapa banyak view dan dapatlah setiap satu saat, setiap 1 minit dapat berapa sen USD, So far selama saya buat monetization ni taklah dapat banyak, dapatlah bulan-bulan dapat beberapa ratus ringgit ekstra daripada YouTube saja. Okay. Selain daripada itu, kegunaan YouTube ialah video-video FAQ untuk klien. Because I'm sure untuk klien yang baru, normally dia akan ada banyak soalan. Macam contoh soalan, macam mana nak guna platform, macam mana nak tekan buy,
macam mana nak buat withdrawal, macam mana nak kenapa bila pukul antara 8.30 pukul 9 buy sell queue dia tak sama. Soalan-soalan yang macam ni. So lebih mudah kalau kita pecah-pecahkan soalan-soalan tu kepada video-video yang pendek dan masukkan video-video tu dalam YouTube. So bila ada klien tanya, kita just forward. Bila klien tanya, kita forward. Dan juga kalau you dah built-in team, so dia akan jadi video untuk internal team. So YouTube ni juga menjadi tempat sebaran marketing material dan kembangkan influence. Okay, apa yang I nak share. Okay. So this is one of the contoh of educational video. Sebab orang tanya corporate exercise tu macam mana? Apa dia buat? So senang disebabkan ramai klien tanya, so I just buat video. Bila orang tanya lagi, I forward kan. Macam tu. FAQ video. FAQ video ni, contoh ni ramai juga klien dia tanya apa beza trust account dengan trading limit. Pun ada juga. This normal question yang kita rasa macam nak menjawab tu, sebab selalu sangat jawab, dia jadi renyah. Dan kadang-kadang kita stress, asal lah dia orang ni tak faham-faham. So lebih mudah just buat video je. Videokan dia. So video ni can be almost anything. Okay, internal video pula, ni macam contoh saya ada internal video. So untuk reminder baru yang join M+ Melaka Securities, so saya buatkan dia M+ reminder orientation video. So for reminder baru yang join M+, saya bagi dia orang orientation video ni, so dia orang just kena go through all this video dan lepas tu dia orang dah tahu dah apa nak buat. So ini gunanya YouTube untuk buat video-video sekiranya kalau you dah ada team dan some of the time you nak buat video untuk your team saja. Because dalam YouTube kita kan actually pecah-pecahkan playlist ni, kita boleh pecahkan sama ada untuk public ke untuk internal team ke. Kalau untuk internal team, then jangan listed dia lah, buat dia unlisted ataupun private kan dia. So bila kita private kan dia, cuma orang-orang kita bagi link tu saja boleh tengok. Maksudnya kalau orang search dekat YouTube memang takkan jumpa. So macam tu. So this is the kegunaan untuk YouTube. So YouTube bukan sekadar untuk kita tengok video saja, is actually boleh digunakan untuk management of kita punya business. Alright. Okay. Next. So YouTube, kegunaan YouTube. Okay, boleh faham Alright, okay, thank you. Next, kegunaan Telegram dengan WhatsApp. Okay. Untuk Telegram dengan WhatsApp, satu ialah guna untuk support group. Tapi support group, saya recommendkan guna Telegram instead of WhatsApp. Kenapa? Telegram, dia kalau kita ada post gambar ataupun kita post video kat dalam Telegram, walaupun gambar tu dah lama kita post, benda tu masih ada lagi dalam history dia dan kita boleh retrieve balik. Compare kepada WhatsApp, sama ada gambar ataupun video, kalau kita delete gambar tu daripada handphone kita sebab handphone kita penuh katakan, automatically dalam WhatsApp tu pun dia akan hilang sekali. Tapi untuk Telegram tak. Kita delete dalam kita punya telefon, tapi untuk Telegram, gambar dengan video tu dia akan simpan dalam server Telegram, dalam cloud Telegram. So benda tu tetap ada kat situ, so kita boleh retrieve balik kalau kita perlukan. So that is the kegunaan. Kegunaan Telegram untuk promosi sebaran marketing material dan juga
untuk simpan kita punya FAQ dan info-info penting. Okay. Telegram, saya sangat sarankan disebabkan klien-klien akan banyak bertanya benda yang sama, especially klien baru. So, apa you buat ialah you create satu lagi group, namakan dia FAQ. So, dalam FAQ ni, you simpan semua persoalan-persoalan, borang-borang macam ni adalah margin form. Correct. This is Islamic nominee account, conventional nominee account, dia adalah margin form. Macam ni, sometimes ada klien-klien yang tanya, I nak buka margin lah, you boleh forwardkan I borang tak? So, I masuk balik dah I punya FAQ, I copy ni balik and then I just forward je kepada dia. So, bila klien tengok kita punya reply is very fast, dia akan lebih senang untuk stick dengan kita dan engage dengan kita. I tunjuk lagi Telegram. Telegram FAQ. So macam dalam FAQ saya ni, yang saya punya FAQ ni boleh nampak Boleh nampak? Okay. So macam ni orang biasa tanya, kenapa trust dengan daily limit tak sama? So saya buatkan video. Bila ada orang tanya balik, saya just forward je video ni. Ataupun sekarang ada banyak orang yang lama dia nak reactivate account dia kan, tapi tak tahu macam mana. So saya buat video, saya kata cara reactivate account dan transfer share menggunakan Bursa Anywhere. Saya buat video, dia tanya, saya forward je kat dia. So dia tengok atau dia buat sendiri. So tak makan banyak masa kita, tak menyusahkan kita. So all this, kalau I tengok I punya simpanan foto. Dalam Telegram, dia boleh simpan foto since 2016 dan saya masih lagi boleh retrieve gambar-gambar ni. Walaupun dalam handphone saya dah tak ada dah. Tapi Telegram dia boleh simpan sebab dia simpan dalam server dia. So this is the usage. So in total, desktop FAQ. I nak buat FAQ. Sini, okay. So in total, ini adalah antara grup-grup, antara reminder kita orang ni, kita orang dok collect soalan-soalan daripada klien-klien. In total, soalan-soalan yang klien dok tanya, kat sini saja ada dalam 159 soalan yang kebiasaannya klien akan bertanya. So soalan-soalan tu kita orang kumpulkan. So what we did ialah kita orang jawab setiap soalan ni. Sama ada dalam secara write up. So kalau dalam write up, okay, kenapa I sharekan ni, bukan I nak menunjuk. Kenapa I akan share ni ialah sebab I nak you all pun buat benda yang sama. You all tahu yang this is actually that we can do. Dan kalau ada orang yang ada antara kita yang fikir macam apa nak buat konten, kalau nak post dekat Facebook nak cakap pasal apa, nak buat YouTube cakap pasal apa, FAQ ni sahaja dah cukup dah untuk you nak buat the content. So macam ni kita orang dah buat for withdrawal FAQ saja, kita buatkan dia punya type, kita typekan dia. So these are the question, boleh withdraw ke third-party account? Kenapa tak boleh? Dah request tapi duit tak masuk lagi dalam account. Kenapa? Sebab kalau request 9 pagi, sekian jadi. So these are the things yang as a reminder kita boleh buat juga. Dan if kita ada benda-benda ni, kita ada all this tool ready. Saya kembali kepada kalau kita dah ada tool dengan platform ni ready, dan baru senang kita nak buat kerja. Kita punya reply akan jadi very fast dan klien akan lebih suka untuk nak attach dengan kita sebab apa-apa yang dia tanya kita ada dalam fingertips je. Okay. So that is
Ada lagi tak? Okay, kegunaan Google Form, Telegram. Okay. So last kali tool yang kena ada ialah di Google Form. So Google Form ni apa yang kita kena ada ialah buat Google Form untuk nak collect data-data. Data apa yang kita nak collect ialah data yang sebiji sama macam kita apabila kita nak buka account tu. Because daripada data ni dan kita boleh extract dan kita boleh manually tulis dekat form tu ataupun you boleh copy paste kepada you punya form trading account opening form. Saya tak pasti broker lain macam mana. Cuma that on M+ Wiki. Okay. On M+, kalau M+ kita dah ada the form dalam bentuk PDF. So macam saya tekan ni adalah corporate. Islamic account, client details. So macam untuk M+, kita dah ada di online punya form. So daripada sini saya just type je. Type Zul Hilman bin Sulaiman ataupun saya copy paste daripada yang data ni saya copy paste, saya pergikan kepada kat sini. So form ni kalau online form, kalau your broker tak ada, mungkin boleh suggest lah minta ada orang buatkan a PDF form. Kalau tak ada pun actually boleh scan dan buat the kotak-kotak PDF tu sendiri juga, tapi itu lagi leceh lah. Okay. So kepentingan Google Form ni ialah satu untuk capture data. Bila dah capture data, kita boleh isikan dia punya data kat sini, copy paste, and then this form kita bagi balik kepada klien, suruh klien print dan klien sign. Lepas tu submit balik kat kita. Macam tu. So that's how we use the online form lah. So basically klien isi online form, lepas tu remiser dapat collect the data dan isi the form sebenar. Isi form sebenar. Lepas dah isi form sebenar, berikan klien form yang dah berisi tu balik, and then minta klien sign, dan sama ada kita jumpa klien akan sign dan ambil form tu dan submit kepada broker. Chat. Ya. Tuan Nazri tanya, FAQ ni tak ada dekat M+ punya platform? Tak ada. FAQ tak ada dekat M+ punya platform, memang saya buat sendiri. Tuan Nazri tanya, untuk account opening akhirnya klien mesti kena jumpa remiser untuk sign form ke tak perlu? Okey. Kalau ikutkan ni I nak back. Mana CDS form? Borang CDS form. Kalau ikutkan borang bursa sendiri, kalau you perasan dekat bawah sini, ada kat sini, pengesahan tanpa bersemuka. Non-face to face lupa tak? NFTFV apa? Non-face to face verification. Pengesahan tanpa bermuka. Maksudnya, actually even bursa pun terima je kalau you tak jumpa klien, tapi klien sign, you tak bersemuka, boleh, provided kena ada broker kena keluarkan lagi satu form, iaitu non-face to face verification form. This one you have to tanya you punya broker ada ke tak. Okay. In fact, but moving forward, I nak share Tan Sri Wahid. Okay.
Okay, I nak share I punya conversation. This is I punya conversation dengan Tan Sri Wahid Omar, our new Bursa Chairman. Actually IPM dia, I kata one of the main unsolved issue ialah digital signature. Unfortunately, we require physical signatory to open trading CDS account. Walhal benda ni KYC face to face sebenarnya boleh guna pakai Skype ke Zoom ke WhatsApp ke video call ke. So sama je kalau nak buat KYC face to face, orang tu berjumpa dengan kita video call, lebih kurang je. So I message dia dan dia kata dia akan raise the issue dengan management. Dan I follow up balik dengan some of my friends kat dalam, dia kata memang betul dia ada raise this issue. And then now to the extent again sorry I kena tunjukkan M+ punya example, because M+ pun now to the extent you boleh isi saja online form, dan bila upload IC dan tekan next, to the extent bila confirmation ni M+ boleh buat signature dekat sini. Dia ada kotak signature, kita signature pakai kita punya mouse ke, pakai jari ke, boleh signature. To the extent. So please tanya balik broker boleh tak buat. Because Rakuten pun boleh buat, M+ pun is already going towards this, and I'm sure broker-broker lain akan follow through lah. Okay. Okay, so next, so that is the cooking tools yang diperlukan. The tools yang kita perlukan. So the basic tools, again saya nak kena highlight. Basic tool untuk social media marketing, Facebook kena ada, YouTube kena ada, Telegram. So Telegram kena ada support group dengan FAQ. And then last kali ialah Google Online Account Form. All this penting supaya workflow kita ni boleh jalan dengan smooth. So once that is done, so next step ialah ingredient. Kalau memasak dah kita perlukan apa ingredient yang kita nak gunakan untuk masak. Sama juga dalam social media marketing, the ingredient tu ialah apa yang pengisian yang kita nak kena buat. So the normal pengisian yang kena ada either write up content, write up maksudnya dalam bentuk teks, video content kena record video, education session, trading platform, live trade, testimony dengan monthly market outlook. So these are the simple ideas dan simple content yang kita boleh ada. Even kalau kita nak keep up dengan buat ni pun sebenarnya masa agak terisi jugalah. Nak keep up dengan ni pun agak payah juga, because nak pecah ni saja pun ada banyak. So macam mana nak buat ialah kita tahu ini adalah ingredient yang kita nak kena ada. So kita ada masa 1 bulan. So setiap hari, saya tak kata setiap hari lah, biasanya I buat pun at the beginning stage, saya buat setiap antara hari Isnin sampai hari Jumaat je saya buat benda-benda lah ni. Satu Ahad I nak relax lah. Mungkin hari ni dah secara randomly saya nak buat write up content. Write up content mengenai apa? Mengenai FAQ. Write up content mengenai apa? Whatever yang I mengenai platform ke. And then ada hari yang I rasa macam dah tak ada idea nak buat content. Okay lah, saya buat live trade je lah. Saya tunjuk, okay, ni macam mana nak tekan buy, ni macam mana nak tekan sell. Benda-benda yang simple je. Bagi kita simple. Bagi kita yang sebab kita selalu menghadap, simple. Tapi bagi orang-orang yang baru, benda ni is benda yang diorang nak sangat tahu dan diorang perlu tahu.
bagi kita simple, tapi bagi orang baru benda ni lah yang dia orang cari sebenarnya. So kita fikir macam alah, macam bosan je buat pasal konten ni, tak menarik topik ni. Sebenarnya tak. Topik itulah yang menarik. Topik tu yang akan dapat banyak view. Trust me. Okay. Konten ni sebenarnya ialah dia hanya contribute 20% je daripada kita punya closing. 70% sebenarnya datang daripada engagement. Konten ni sebenarnya gunanya ialah untuk orang berkomen ataupun bertanya soalan ataupun orang berkomen dekat dalam video. Mana video I? Ya. Sorry. Video untuk orang berkomen. Daripada sini, dan you nak engage, cakap thank you ke, kalau ada orang tanya soalan, jawab soalan. Kalau ada orang kata nak buka akaun, terus reply kepada dia, okay nak buka akaun, bagi dia online Google Form tu tadi. So 70% sebenarnya datangnya daripada engagement. Content ialah pemudah cara untuk kita berengage dengan potential klien. So bukanlah konten yang main peranan untuk memudahkan kita berinteraksi. Macam itulah lebih kurang. Tapi konten nak kena ada. Okay. So this is the ingredient. So menu kita dah tahu apa kita nak buat. Proses workflow kita dah tahu apa step yang kita perlu ambil. Cooking utensil tools kita dah ada. Kita ada Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp dengan online platform. So kita dah boleh menjalankan proses workflow ni. Ingredient kita dah tahu, kita nak kena buat all this video lah, write up lah, education lah, all this. So kita dah ada ingredient. So last kali ialah cooking technique lah, cara nak memasak. So cara nak memasak, the steps ni, this is one of the step. Ini adalah salah satu cara kalau kita membuat event secara online, kita buat market outlook secara online, kita buat kelas secara online. The steps adalah, step 1, kita kena menggunakan kita punya Facebook, Telegram dengan WhatsApp. Kita buat dengan YouTube, kita buat pre-market teaser. So pre-market teaser ni ialah basically kita tak memberitahu banyak sangat info. Kita just nak test market, kita nak tengok berapa ramai yang bagi feedback. Contoh, kita bagi soalan kepada public, kita kata siapa nak tahu 5 counter yang saya rasa bakal potensi naik minggu depan. Sila komen yes. So you tengok berapa ramai orang reply kata yes. Kalau ramai orang komen yes, dan maksudnya you dah dapat that traction. Minta public untuk like dan subscribe. Ni penting sebab kita nak dapatkan that subscriber dengan like tu. Kita akan buat 5 hari sebelum that event yang kita nak buat. Step tu, bila ramai dah kata yes, so kita start wawarkan apa topik yang kita nak bincangkan. So kita akan cakap, okay, dalam event 4 hari lagi, saya akan memberitahu 5 counter yang saya rasa bakal ada potensi naik, dan juga teknik-teknik rahsia. Guna pandai main perkataan lah. Teknik rahsia macam mana nak detect counter sebelum dia jalan. Benda-benda macam tu. Wawarkan dia punya topik, minta public like dan subscribe. You kena tulis itu. Kalau nak tahu lagi lanjut, minta tolong like dan subscribe. Semoga dapat membantu lebih ramai orang. Kena cakap macam tu. Dan biasanya orang akan buat. That is, we do it 4 hari sebelum. 3 hari sebelum, dan baru buat pengumuman event.
keluarkan the poster, berikan benefit kenapa nak kena join event ni. Lagi sekali, minta public untuk like dan subscribe 3 hari sebelum. So sehari 2 hari sebelum dan kita start bagi reminder. Buat reminder sehari sebelum. Lebih baik kalau kita buat countdown. Buat countdown lagi 3 hari untuk event, lagi 2 hari untuk event, lagi 1 hari untuk event. Again, minta diorang like dan subscribe. So last kali sebelum event bermula, always start event at least 20 minit ataupun setengah jam sebelum, at least 20 minit lah, untuk bagi laluan orang masuk ke dalam online. Blast lagi invitation, start on time. Mesti start on time, penting sebab kalau lewat, especially kelas yang percuma ataupun event yang kita buat secara percuma, kalau kita lambat start, orang akan start exit. Dan ini akan menyebabkan orang tu dia tak share kita punya posting. So itu lebih elok kalau kita start on time lah. Okay. So last kali kepada yang mana yang dah view kita punya event tu ataupun kita punya video, make sure always have call to action. Minta viewers tekan link untuk buka CDS kalau dia tak ada lagi. Dan minta viewer to share, like, promote other video contents. So setiap video dan posting yang kita buat, either video ataupun posting write up tu, bawah sekali mesti ada call to action. Kita mesti buat, kalau you tak ada CDS account, tekan link ni untuk you buka. Link yang ni tadi lah. Link yang ni tadi, online account opening. So that's why online account opening ni sangat crucial. Sangat penting untuk you nak ada, untuk you nak capture diorang sebelum diorang pergi tempat lain. So itulah dia siri 1 untuk 1 jam juga ni. So dalam siri ni, kalau you perasan, apa yang I nyatakan, in actual I tak adalah I tak ajar lagi macam mana nak buat video tu. Kalau nak buat video ni akan masuk dalam siri 2. Dia sebab dia dah teknikal. Siri 1 ni penting sebab these are the basics yang you kena ada dulu untuk nak make sure kita punya social media marketing berkembang dengan cepat dan berkembang dengan besar. So hopefully by siri 1 ni, you boleh try to set up the Facebook dengan YouTube punya Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp dengan Google Online Form ni punya platform ni dulu. So Facebook semua orang dah ada, so should be ramai orang dah ada, should be okay. YouTube ni sebenarnya semua orang pun ada juga sebenarnya. Kalau YouTube, bila you join YouTube, of course kita akan pakai kita punya email account. Once you pakai email account, you dah ada kat sini dah pun. Create, upload video. So sebenarnya semua orang yang mempunyai YouTube account, Gmail account dengan Gmail account, you dah ada lah pun you punya own channel. Kalau you tekan kat sini, pergi kat sini, your channel, sebenarnya dah ada pun you punya own channel, customized channel lah. So sebenarnya benda ni is bukan benda yang baru, semua orang sebenarnya dah ada je, mungkin kita tak explore saja. So Facebook dengan YouTube dah ada, WhatsApp semua orang ada kat sini, Telegram, try to familiarize. Telegram penting sebab nak buat the FAQ tu, FAQ punya group, FAQ punya group, penting untuk nak simpan info-info supaya klien tanya dan kita boleh terus jawab. Antara idea lain yang you boleh buat, untuk klien baru you buat FAQ macam ni. Sekiranya dah terima email dan dapat account, step 1 apa nak buat, step 2 apa nak buat,
Step 3, kalau nak deposit account tekan ni. Kalau nak tahu buy sell tekan ni. Nak tahu macam mana pakai platform tekan ni. So benda ni you buat satu template. So bila klien dah dapat account, terus forward je benda ni kepada dia. Ataupun dia dah submit je, terus dia forward. Nanti bila dia dah dapat account dan dia tahulah apa nak buat. So ini akan memudahkan banyak kerja kita. Dan last sekali Google Online Form. Last kali Google Online Form, this one is basically macam mana nak buat dia. Chat. Kak Hani tanya FAQ Telegram is for your team and client sekali ke? Tak. FAQ hanya untuk internal team saja. Untuk klien kita tak bagi masuk lah. Untuk klien bila dia tanya dan kita forward. Okay. Google. Untuk nak buat Google Form. Okay. Sorry, new tab. Search saja Google Form. Bila search Google Form, dia ada kat sini. Google Form, free online survey, personal use. Tekan je ni, go to Google Form. Lepas tu, you dah boleh buat, tekan ni, plus blank. Plus blank, lepas tu start lah isi apa yang kita, soalan-soalan ataupun apa info yang kita perlukan. So actually it's quite easy juga. Quite easy. Cuma pastikan soalan yang kita tanya tu ialah exactly soalan-soalan yang dalam account opening kita tu. So that would make us sangat senang. So okay. So that's I punya conclusion. So kita kembali kepada sini dan I unmute-kan semua. Okay. So far boleh Kak Hani tanya how about support group Telegram? Support group Telegram I ada dua. Ada untuk klien. Klien ada normal klien dengan VIP klien. Untuk rakan-rakan remiser saya ada lagi satu support group. Okay. Alright. Okay, so saya dah unmute semua. Any question mungkin boleh angkat tangan dan bertanya. Okay, Bang Jamil. Okey, macam untuk training sekarang ni mainly kita kena buat online lah kan. Kalau macam advanced training tu macam mana, still kita buat online ataupun ada plan untuk macam buat kelas ke physical ke ataupun that the new direction is online. See. Untuk advance classes semua. Okay. Untuk advanced classes, pendekatan saya masih lagi, saya actually ada dua pendekatan. Satu adalah online. Online still lagi menggunakan Zoom. Offline sebelum PKP adalah, tapi pun dah banyak sangat kurang. Saya lebih tekankan cara yang kedua ialah saya buat video dan saya jual USB. Maksudnya kelas advance saya tu, saya menggunakan perisian OBS ni. Saya menggunakan perisian OBS, yang saya share screen balik. Saya menggunakan perisian OBS. So OBS ni, kalau dekat laptop, dia macam ni lah. Dia membenarkan saya untuk start recording ni, untuk membenarkan saya buat record video. So apa saya buat, saya kelas advance tu saya recordkan video. Lepas tu saya muatkan dia dalam USB. Lepas tu saya jual USB. Dan to be honest, menjual USB ni, comparekan dengan buat kelas secara fizikal, nombor satu, dia jual lagi cepat.
kita boleh jual lagi I had order daripada rakyat Malaysia yang study dekat US, yang study dekat Europe, to that extent lah. And then untuk jual USB ni kita boleh mark down the price. Contohnya kalau you ikuti kelas advance mungkin bayar 2,000. Tapi kalau you nak kelas advance secara USB ni, dan mungkin is only RM1,000. RM1,000 adalah harga kita jual. Tapi untuk USB tu sebenarnya harga USB baru RM15. Postage RM10. Maximum cost buat penjualan USB RM30. Maximum lah. Tapi you jual RM1,000. So you punya margin tu sangat besar. Comparekan kalau dengan buat kelas secara fizikal, satu kena sewa tempat, kedua kedua marketing jalan macam biasa, lepas tu ada makan minum nak kena bayar. So margin tu actually besar tapi tak sebesar yang buat USB ni. Macam tu. So that one of the idea lah. But now dengan buat online Zoom ni, macam Abang Nazari kita, dia lagi untung banyak lah lagi, tak buat apa. Makan pun tak ada. Tapi still setiap kali ada kelas kita kena commit effort untuk dan spend masa untuk engage buat kelas tu. Whereby masa tu mungkin kita boleh gunakan untuk buat something else. So that's why I suka jual USB. Okay, I unmute-kan balik semua. Tadi Kak Azlin ada angkat tangan ke? Dia angkat tangan. Ada orang yang angkat? Bagus. Ada? Oh, tanda bagus. Okay, sorry. Ada any question? Boleh angkat tangan? Kak Ani? Zul, what was the most expensive price that you sold the USB drive for? Most expensive actually I jual I punya USB pun dalam 800 je actually, RM800. Wow. 800. But itulah my cost is RM30. and we sell in bulks because orang minta merata kan. So every time sekali stok I beli USB 50 USB I beli sebulan lepas tu habis. 50 I beli sebulan tu habis. So macam tu lah. Boleh beli tak you punya USB tu? boleh insyaAllah, tak ada masalah. Pergi punya member bagi special price lah. Jadi FBA lah, jadi macam dropship. Perlu jualkan 50%. Actually, apa idea Abang Jamil cakap tu is one of the ways untuk kita kembangkan lagi kita punya client base dengan kita punya income. Because kita kena faham in order for us to go very big, kita kena go together. Maksudnya lagi ramai orang dalam kita punya circle, lagi besar kita boleh pergi dan lagi besar kita boleh pergi. So that's why I have to make sure that the business model tu dia akan membuat cycle. Buat cycle yang besar-besar ni. Makin lama makin besar. Okay. This is one yang I nak share. Cross sell. Kalau dia orang tak nak pergi sini, dah saya pergi support group. Support group ni pusing balik kalau dia orang tak trade. Correct. Okay. So this is what I nak share. Okay. This is one Vox Trader. Vox Trader ni I tak tahulah sama ada peluang ataupun trend. So Vox Trader ni is I'm not sure whether dia lah dealer rep ataupun tidak. Tapi apa dia buat ialah benda yang sama, dia bagi trading idea.
setiap kali trading idea yang dia bagi dalam VIP group dia akan bagi testimoni dalam dia punya channel lah. Okay. Apa dia buat? Kalau you nak subscribe kepada dia punya trading idea punya group, you kena bayar, if I'm not mistaken, RM50 sebulan. So RM50 sebulan kepada investor dan trader-trader. Bagi trader, kalau the trading idea boleh buat RM200, RM500, RM1,000 sekalipun, RM50 tu kira tak ada apa-apa lah. RM50 is just cost of doing business dalam stock market. So daripada 5,600 subscriber ni, dia dah at least converted 10% daripada 5,000 ni untuk jadi dia punya VIP member yang bayar dia on a monthly basis RM50. So, I ambil 500 orang sekalipun kali RM50, dia dapat RM25,000 daripada subscription trading idea. Kau bagi hari-hari Bagi hari-hari je. Bagi hari-hari. Okay. Dan macam mana dia ni start? Dia if I'm not mistaken, waktu dia membelajar tu, dia just ambil buy call daripada dia ambil buy call orang-orang lain. Lepas tu dia study balik buy call tu, then dia kecilkan scope dia. Dia kata okay, daripada yang banyak buy call sifu-sifu ni dah bagi, ini adalah yang the best. So dia bagi yang tu. So you bayangkan, Siapa dia tu? box trader ni I tak berapa nak kenal sangat. Cik. Remizer ke trader? I rasa trader. Okay. I rasa trader. Ha? Okay. So what I'm trying to say ialah sebenarnya nak buat duit daripada market ni ada banyak cara. Cuma kena kreatif sikit je. Orang lain yang kita tak tahu sama ada betul dealer ke tak ke, macam dari segi Vox tu I tak tahu dia dealer ke tidak. Tapi apa yang dia buat, dia just bagi trading idea punya group. Dia bukannya suruh dia klien-klien tu beli. Dia tak kata beli, dia tak kata jual. Dia kata ini adalah kumpulan I punya research for education purpose. This is the research yang I dah buat. Kalau you nak pakai, you tak nak pakai sudah. But if you want to subscribe to kepada I punya effort study ni, you have to pay me RM50 a month. RM50 a month, 500 orang, RM25,000. Study kat dua kaunter ni dah bagi kat klien dah. RM25,000 dia buat every month. So this is what I'm trying to say lah. Actually banyak cara lah. Okay. Yeah, alright. So that's why this sikit lagi saya nak sambung, sorry. So that's why I cakap tadi, pentingnya quadrant ni, yang kalau kita buat education ni, penting quadrant untuk nak besarkan yang ini. Trainer dengan marketing rep. Sebab satu hari nanti kita akan penat bagi training. Seriously, penat bagi training. Penat. You akan satu tahap tu rasa macam penatnya, nak berdiri lagi, nak bagi buah pandangan lagi, penat. So you want to pass that task kepada you punya trainer. So kalau macam Abang Nazari yang dah sangat famous sekarang ni, you might be want to look at of train your trainer. Train your trainer. So you want to develop this. So bila quadrant ni membesar, bila this quadrant membesar, dia akan cycle back balik masuk ke atas. So dia cycle tu berpusing balik. So macam tu. Okay, I ada satu suggestion macam just to expand daripada yang tadi. So contohnya, okay, saya ada my own video education, Zul ada video dia,
Tuan Nazari ada video dia. Okey, dekat sini contohnya saya nak macam kita nak diversify instead of only market my own product. So maybe I boleh market Tuan Nazari ke siapa-siapa yang dalam group ni, maybe kita just make it a standard, bagi commission 50% to the kita punya among the group. So contohnya saya nak Zul punya, okay saya ambil Zul punya, Tuan Nazari punya, so saya marketkan. So saya market punya sendiri. So dekat situ kita boleh grow cepat berjemaah. Instead of kita just on our own sahaja. And then kalau katakan margin besar, then you can spend more, boleh buat FB ad ke apa. Tapi kalau margin ciput, you tak boleh pergi ke mana pun. Actually not bad idea lah Abang Jamil. Kalau anda kata macam ni Pribumi ada Pribumi punya sendiri basic, intermediate, advanced class. Kita USB kan dia. Kalau USB cost dia very little. Katakan bawah RM30. Tapi kita jual at RM800. So beza RM770 tu, that's the margin. The margin tu can actually be shared antara persatuan dengan the ahli-ahli kita yang tolong jualkan. And kita lebihkan kepada ahli-ahli because yang buat marketing ni actually yang lebih susah. Yang Pribumi tadi sebab Pribumi buat video sekali je kan, video sekali je, dia bikin admin untuk nak menghantar lah, so kita ada cost admin untuk menghantar. Tapi the big chunk for the commission tu beri kepada ahli-ahli. Actually that's a good idea lah Abang Jamil, I think. Lepas tu lagi satu, macam kita sekarang ni, we are going toward the digital tau. Macam instead of kita ada buku dalam bentuk hard copy, kita kan ada soft copy, just convert it into PDF and boleh jual lagi harga tinggi. Contohnya macam my friend, dia buat ada e-book, dia boleh kalau physical boleh jual mungkin RM40-45, but dengan jual digital, dia boleh jual sampai RM100 and then dia jual sendiri, and kalau dia buat affiliate, dia bagi 50% to the affiliate. So maknanya benda tu boleh pergi jauh. So kita tak payah nak ambil untung banyak untuk affiliate tu. Bagi dia orang buat. Kita fokus on kita punya ni je. Well, I think that's a good idea. Okay, Abang Nazari. Abang Nazari, ada any comment? Tak lah, maknanya satu ruang tadi yang you tak mention, Pribumi is one, yang tukang jual is one, yang the speaker is one lah. Lupa pula speaker. Yalah, betul. Apa ni, okey, saya nak Kita tak boleh dijual. Bukan, the portion. Produk digital je yang boleh dijual, boleh buat affiliate. Speaker tak boleh dijual. The speaker punya portion, masa dia cakap, dia yang cakap kan. Apa ni, okey, saya rasa terima kasih banyak Zul for today. It's a very success. Walaupun saya tengok yang mendaftar dalam dekat 95 orang, yang attendance tadi saya tengok dalam 50 lebih lah. But it's still a good move. It's a first move. Saya rasa kebanyakan kita yang spend time sekarang ni banyak benefit daripada Zul punya sharing. So again, thank you very much. Tapi saya pun last nak cerita sikit lah. Saya sendiri ni lah the last few weeks, daripada ni saya ambil saya daripada bilik saya ni boleh buat duit. Just a matter of training secara online. Dan macam Zul cakap tadi, sebenarnya the best part is the reachable ada yang pada Jepun, ada yang pada Norway. Of course lah orang Melayu kan, orang Melayu yang kerja kat sana, belajar sana. So maknanya dengan menggunakan digital, menggunakan sekarang ni Zoom whatever, kita lagi reachable to the whole world. It's not confined just to Malaysia ke Sarawak ke. Itulah maknanya take good lah. Maknanya whatever PKP ni jadi penyebab pula yang kita nampak kita boleh berkembang lagi bisnes kita dengan lebih maju oleh kerana PKP. Kalau tidak mungkin kita tak terfikir pun nak guna Zoom kan, nak training online. So itulah, di situlah saya nak share dengan remaja-remaja yang hari ni dengan saya ke dengar video ni ke, never take challenge just as a challenge and rasa tertekan. No, the challenge can turn into opportunity. Itulah China ada mengatakan in every crisis there's always opportunity. Itu yang saya nak share. And then of course we are looking forward untuk Zul share lagi
Tapi kita belum declare, Zul, adakah sharing ni on what, monthly basis or weekly basis? Macam mana, Zul? Because ni adalah siri satu, I kena buat beberapa siri lagi. But the time frame tu I tak sure, maybe nanti kita discuss dalam AJK lah. Bila the next one yang kita nak buat. Tapi I hope that from this siri satu ni at least you kena ada yang 4 benda tadi lah. Facebook, YouTube dah ready. Telegram tolong buat FAQ group dia tu. Dan last kali the online form tu. That one is very important. Saya saja buat weekly lah kot. Mungkin set certain day buat weekly sebab benda ni kalau tinggal lama sangat pun dia akan sejuk, dia akan hilang, especially macam kita orang dah lama ni. Jadi buat weekly at least dia boleh aktif sikit, minda. Kalau tidak kan tidur je lah. Okay, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kami akan bincang lepas ni. So okay, terima kasih banyak-banyak semua. Zul, terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you so much. Thank you, Zul. Terima kasih Tuan Presiden. Rezeki Tuan di langit tu. Betul. Okay, terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.